الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين وعن والدنا شمل لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sehati mereka tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah. Tengah hari ini terdapat menyambung lagi pengajian kita. Daripada Imam Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Satu hari Nabi SAW bersabda, Atadruna mal ghibah. Nabi kata, Atadruna mal ghibah. Kamu tahu ke tidak apa itu ghibah? Qalu, maka jawab para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain, Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat jawab apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan memang menjadi satu tabiat para sahabat, bila Nabi bertanya begitu, dia tahu soalan Nabi itu bukan soalan tujuan bertanya, tapi soalan bertanya dalam bentuk nak mengajar ataupun nak memberitahu. Kita pun biasa juga kadang-kadang tanya kawan. Dia tanya ni dia ada tiga. Satu soalan untuk memang nak bertanya sungguh dalam keadaan tak tahu. Itu memang bertanya ataupun soalan lah, ataupun memang dia nak tahu. Yang keduanya pertanyaan untuk mengajar. Macam Jibril alaihi salam datang jumpa Nabi, Ma huwal Islam, apa itu Islam? Nabi pun jawab, Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta. Maka siapa tu? Jibril kata, engkau benar. Jadi sahabat yang tengok terpinga-pinga, buat apa Nabi? Siapa ni? Sahabat tak tahu yang datang tu adalah malaikat. Dia pula datang jumpa Nabi, dia pula bertanya, Nabi jawab, dia pula jawab, sadaqta, engkau benar. Ini dah lebih. Jadi sahabat dia, tapi dia tak kata apalah sebab Nabi tak cakap apa. Sahabat dia tunggu Nabi, dia tunggu Nabi respon. Tanya pula, mahwal iman, al-imanu iman billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal qadari bi syarri wa khairih wal akhirah wa yaumil akhir. Nabi jawab,
Iman itu beriman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada Rasul, pada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk, wa yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Sadaqta. Sekali lagi, tanya lagi, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan ni anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sadaqta. Habis 3 tu dia pembangun belah pergi. Kan? Ihsan, Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu abdi diri pada Allah, kamu sembah Allah seolah-olah kamu tarahu, kamu nampak. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tak boleh nampak, fa innahu yarak. Kan? Kamu tak nampak Tuhan, tapi Tuhan sentiasa, Allah sentiasa nampak kamu. Ini ihsan. 3 sifat ni sebenarnya mewakili 3 kategori ataupun 3 kumpulan ilmu yang perlu kita miliki. Islam dia berkait rapat dengan fiqh ataupun syariah. Iman berkait rapat dengan ilmu tauhid ataupun usuluddin, ataupun ilmu akidah. Ihsan berkait rapat dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Dia seorang profesor di Oxford, anak Melayu pertama jadi pensyarah di Oxford. Profesor Muhammad Aqifi Al-Atifi daripada Perak. Dia anak Melayu pertama jadi pensyarah Oxford, pensyarah pengajian Islam di Oxford. Kan? Jadi dia kata Malaysia ni dia ada, Islam di Malaysia ni bergerak dengan 3 roda sepatutnya, tapi bergerak dengan 2 roda. Apa maksud? Dia kata kita ni ada panel kajian syariah, kita ada panel kajian akidah, tapi kita tak ada panel kajian tasawuf. Kalau tuan-tuan perasan, kita ada 2 panel sahaja. Panel yang kaji bidang akidah, panel yang kaji di bahagian syariah, tapi kita tak ada panel yang duk kaji bidang tasawuf. Jadi menyebabkan kadang-kadang banyak sangat mudah orang menyesatkan kumpulan-kumpulan tarekat tertentu, kumpulan-kumpulan tasawuf tertentu, kaedah-kaedah zikir tertentu. Cepat sangat, sebab tak ada orang yang pakar ataupun orang yang bidang yang mengkaji bidang tersebut. Hari ni bila orang sebar video-video tertentu, video orang zikir dalam berdiri dalam keadaan gerakan-gerakan tertentu, mudah sangat orang sesatkan kumpulan tersebut. Tersebar video orang berselawat dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bergerak-gerak tertentu, mudah sangat orang hukum ia sebagai sesat. Sebab tak ada orang yang mengkaji, tidak ada orang ahli ataupun pakar di bidang tersebut yang dilantik untuk membuat kajian tersebut. Okey. Jadi soalan yang ditanya Jibril pada Nabi SAW itu adalah soalan dalam bentuk mengajar. Dan yang ketiga, soalan dalam bentuk untuk tes, uji ataupun meragukan. Ini 3 jenis soalan. Soalan untuk tes, untuk uji ataupun untuk meragukan, itu soalan kita tidak perlu layan, kerana ia tidak membawa kebaikan. Kadang-kadang syaitan iblis pun dia suka uji kita dengan soalan yang bukan-bukan. Jadi manusia pun kadang-kadang dia suka soal kita dengan soalan yang bukan-bukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meragukan fahaman ataupun pegangan kita. Baik. Jadi yang ni kategori yang kedua. Nabi SAW tanya pada sahabat, atadruna mal ghibah, kamu tahu ke tidak ghibah itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka jawab Nabi SAW, qal idza zakarta akhaka bima yakrah faqad igtabta. Idza zakarta
akhaka bima yakrah, apa yang saudara kamu sebut, apa yang saudara kamu cakap, bima yakrah, kan? Bila saudara kamu bercakap ataupun sebut sesuatu tentang saudara kamu, bima yakrah, apa yang dia tak suka, faqad iktabtah, maka itulah riba. Maknanya faham di sini tuan-tuan, kalau dia bercakap sesuatu yang dia tak kisah, apatah lagi dia suka, maka itu tidak jadi riba. Dia bercakap sesuatu yang tak ada apa, yang normal. Oh, dia kerja mana? Oh, dia kerja dekat KLCC. Oh, KLCC anak berapa orang? Anak dia dah 8 orang. Tak ada apalah, biasa, standard. Itu okey. Anak 8 orang, tapi dia bila start tapi tu dia mula mula-mula biasa. Kerja mana? Kerja kat sisi anak. Oh lah, tapi dia ni, oh, anak tak terjaga, contoh. Dia dah mula. Bila dia masuk mula saja yang dia punya guideline, apa yang dia cakap dia tak suka. Kalau orang tu dengar tak suka, maka itulah riba. Sebab kadang-kadang ada orang kita pukul borong, asal cakap pasal orang je, semuanya tidak, semuanya satu riba. Cakap benda baik pun riba juga. Tak, dia bukan. Bima yakrah, apa yang dia tak suka, barulah dia jadi riba. Bahkan yang riba itu pun, yang tak suka itu pun, dia ada yang ma'fu anhu, yang dimaaf pada syarak. Sikit hari nanti, satu hari nanti, insya-Allah kita tengok senarai mengumpat yang dibenarkan, kan? Yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Salihin. Imam Nawawi ni dia, bila dia karang Riyadhus Salihin tu, lengkap lah. Dia cari hadis-hadis yang penting-penting, kan? Dan dia bawa sekali beberapa kupasan tentang hadis tersebut. Antaranya hadis berkenaan dengan mengumpat. Dia ada satu hadis, ya, yang mana Nabi dengan Aisyah duduk dalam satu rumah. Tiba-tiba datang satu orang, datang jumpa. Ni dalam Riyadhus Salihin ada. Nanti kita satu masa kita baca. Matan dia panjang lah, saya tak ingat. Jadi datang jumpa dengan Nabi SAW, datang ke rumah. Jadi yang pergi tengok di muka pintu tu Aisyah. Aisyah pergi ke muka pintu. Aisyah tengok. Bila Nabi tanya siapa, Aisyah pun cakap, oh, si Fulan bin si Fulan ya Rasulullah. Oh, Nabi kata ni orang jahat. Nabi tak berjumpa lagi, Nabi cakap ni orang jahat, dia ni gangster lah. Oh, hak mari ni gangster kampung itu. Gangster kampung pisang Nabi sebut. Jadi adakah di sini menunjukkan bahawa Nabi riba? Tidak. Apa tidak? Sebab kejahatannya ma'ruf. Dia punya jahat tu memang orang tahu dah. Memang gangster ni, satu kampung tahu dah dia ni, oh, si gangster mari dah. Tengok ulama ni bila dia kaji hadis ni dia teliti. Jadi benda yang kejahatan yang sudah ma'ruf ataupun sudah dilakukan secara terang-terangan, itu tidak jadi mengumpat. Memang terang-terang dia yang upload dalam Facebook dia umpamanya. Memang terang-terang dia panggil wartawan, buat press conference, itu tidak jadi mengumpat. Memang dia yang memang relakan dirinya keluar dengan pakaian yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Kita sebut nama si Fulan bin si Fulan, keluar surat khabar, teruklah berdedahkan aurat, itu tidak jadi mengumpat. Itu di antara ciri-ciri yang dikatakan tidak mengumpat. Orang bawah yang mengadu tentang orang atas. Umpamanya kita ambil contoh anak.
Yang tidak mendapat hak sebagai anak, mengumpat pasal bapak sama adik-beradik, dia tak jadi mengumpat. Apa ayah kita ni balik rumah mabuk, pukul mak, pukul tak tentu hala, kerja tak ada. Itu tak jadi mengumpat. Bincang sama anak-anak dengan bini apa semua, tak jadi mengumpat. Nampak? Seorang isteri yang nak mengadu pada qadi, ataupun suami nak mengadu pada qadi, pergi jumpa dengan qadi. Pergi jumpa dengan ustaz qadi. Ustaz, saya nak mengadu pasal suami saya, ustaz. Baik, silakan kak. Apa masalah kak ni sampai nak bercerai? Cuba kak ceritakan semua. Maaf ustaz, saya tak boleh cerita, nanti mengumpat. Mengumpat pula. Habis tu akak mari datang ni, saya nak buat aduan. Nak buat aduan. Aduan pasal apa? Aduan pasal suami saya lah. Suami. Okey, ceritakan apa yang suami. Maaf ustaz, saya tak boleh nak cerita, suami lagi mengumpat. Itu sampai pukul petang tak habis. Tak apalah, benda tu nak cerita tadi untuk aduan, macam orang report polis, tak ada masalah. Kan? Berapa dah? 3. Yang keempat, sesuatu berita ataupun cerita untuk mengelakkan daripada orang terjebak ataupun terkena pada satu masalah. Saya ada satu jiran saya ni, dia masalah. Jadi saya berasa bersalah sebab dia rumah dia kosong, dia nak sewakan. Jadi baru ni masuk satu orang penyewa. Baru dulu masuk dah seorang penyewa, cabut lagi. Jadi masuk lagi satu orang penyewa. Saya berasa guilty pasal apa? Sebab saya tak sempat nak beritahu pada dia tentang ketidakbagusan ataupun kejahatan jiran saya ni. Sebab apa? Sebab kawan tu nak sewa, dia bagi deposit apa semua sekali, tapi rumah dia tu dengan api pun tak ada, dengan air pun tak ada. Yang dulu tu tahan sebulan setengah, api dengan air tak ada. Lah keluar macam tu. Habis hak baru ni saya ingatkan settle dah lah. Rupanya tak settle. Saya tengok air nampak melempah dekat luar ni. Saya jumpa dia satu petang balik kerja bang. Nak berkenalan kerja mana, dia kata kerja Petronas apa semua. Datang menyewa sini sementara, kena pindah sini. Gitu. Tu nampak air tu kenapa? Itu air sambung sendiri ustaz. Sambung sendiri. Elektrik pun saya sambung sendiri. Sambung sendiri juga. Habislah abang. Saya kata kalau abang sambung sendiri, api semua ni, elektrik sambung sendiri, habis dah lah. Apa habis? Dia kata sebab orang dulu pun belah gitu, pasal tak tahan, pasal tak sambung-sambung. Jadi sepatutnya saya rasa cuma hari tu saya ingatkan benda tu settle dah. Kita tak beranilah depan-depan jiran kita nak tanya benda-benda begitulah. Jadi menjadi kewajipan kita mengelakkan daripada orang kena aniaya. Wajib beritahu dia ni tak boleh lah, saya tak syorkan lah. Sebelum tu ada dah kawan kita datang nak sewa, kita kata tak payahlah, tak bagus kan. Cukup sekadar tu lah. Tak bagus dia ni awak sewa rumah, saya nak cerita panjang tak boleh, tapi saya rasa tak payahlah awak sewa. Itu harus dibolehkan untuk cerita, tidak jadi mengumpat. Nampak tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala. Sebab kadang-kadang orang kita ni, dia satu masalah, dia belajar baru sikit, lepas tu dia pukul borong semua mengumpat. Dia kata ustaz tak ada kerja lain, kerja mengumpat, kerja kutuk orang. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Lepas tu Imam Nawawi ni adalah satu orang manusia yang luar biasa, tuan-tuan. Dan Imam Nawawi juga kalau tuan-tuan kena ingat kisah dia diseksa kenapa? Tuan-tuan ingat Imam Nawawi diseksa, dia masuk penjara, dipukul, kenapa tuan-tuan? Sebab dia tak nak bersetuju dengan pemerintah untuk mengharuskan cukai GST. Tuan-tuan ingat GST ni baru dah? Lama dah GST ni. Bahkan waktu tu pemerintah zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tu minta cukai tu sebab nak pergi perang. Tuan-tuan tengok balik sejarah. Sebab perang, berlaku peperangan, maka kerajaan nak ambil cukai sebab nak pergi perang. Nak cari duit. Bukan nak beli jet, pergi perang.
Ni cerita bukan nak beli jet. Imam Nawawi tak nak setuju. Kata Imam Nawawi, sehinggalah segala harta yang ada pada istana raja tu, segala dayang-dayang, segala emas perak yang ada pada tangan dayang-dayang, segala apa yang ada dalam istana dijual, tak cukup juga, baru aku akan mengharuskan. Tentu cukup dah. Benda ni kita tak payah sembang panjang. Cukup dah cerita Imam Nawawi ni pun kita mudah faham. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok balik, Majlis Fatwa mengharuskan GST atas beberapa syarat. Adakah syarat itu boleh dipenuhi? Tepuk dada tanya iman, jangan tanya selera. Tepuk dada tengok berapa senarai, apa syarat yang pertama begitu, apa syarat yang kan, syarat-syarat yang dibenarkan oleh ahli lembaga apa nama penasihat ni, ahli apa tu jawatan kuasa fatwa. Tuan-tuan dengar supaya kita adil lah. Kalau kita kata orang hak kata tak boleh je, kita berasa tak ni. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan GST hukumnya harus dan hendaklah berpandukan parameter syarak seperti berikut. Yang pertama, komited melaksanakan syariah Islam. Yang kedua, memang memerlukan sumber kewangan. Memang tak ada, mana yang faham daripada kupasan dia, tak ada sumber lain. Yang ketiga, cukai yang dikutip hanya untuk memenuhi maslahah daruriyah dan hajiah, tak boleh tahsinat. Tahsinat ni apa? Dia ada daruri, hajiat, tahsinat. Daruri ni kita faham ginilah. Nasi tu daruri. Hajiat apa? Hajiat ni lauk asam pedas. Hajiat. Tahsinat budu. Mudah faham. Nampak tu. Daruriyat, wajibat, nasi. Tak ada nasi, kita ni orang makan jenis makan nasi. Saya satu hari mesti makan nasi. Saya satu hari, saya memang kalau tak boleh, tak boleh. Kalau pak kata pagi makan roti canai, apa nama, dapat sekali cukup dah. Malam kita Maggi tak apa. Tapi satu hari mesti nak nasi. Kalau tak dapat nasi ni boleh, tapi esok memang pagi cari nasi. Ada qada balik. Saya jenis gitu. Memang ikut ayah saya. Memang tak boleh nasi. Mesti nasi. Tuan-tuan mungkin ada tak kisah. Saya pergi Jordan baru tu, Allah pening tu tak jumpa nasi. Memang jenis gitu. Itu dipanggil wajibat ataupun daruriyat. Lauk, ayam goreng ke, asam pedas ke, kari ikan ke, itu dipanggil hajiat. Kalau makan nasi saja boleh makan. Makan nasi putih tak boleh. Kita nak kicap, paling tidak kicap jalin dengan telur. Telur kecap tu dipanggil hajiat. Dua tu dapat lauk tu okey dah. Dapat kita pergi luar negara, dapat nasi serunding, Allahu Akbar. Hari-hari duk makan burger, makan ayam, dapat nasi dengan serunding, ya Allah nikmatnya. Sebab apa? Sebab dia sudah memadai. Tapi kalau dapat budu, dapat asam pedas, sambal belacan, itu dipanggil tahsinat. Jadi tidak boleh cukai ini digunakan untuk benda-benda yang bersifat tahsinat, tak boleh. Begitu. Yang keempat, Majlis Fatwa Kebangsaan kata harus dengan syarat beban cukai dikutip secara adil. Yang kelima, dibelanjakan untuk maslahah ummah, bukan untuk maksiat. Dan yang keenam, agihan cukai hendaklah bertepatan dengan ijtihad ulama semasa dan setempat. Jadi wallahu ta'ala alam, tuan-tuan nilai sendiri. Saya pun tak kerti nak cakap. Ni bukan, kita tak tahulah sama adakah parameter syarak yang disebut 6 ini boleh diikuti. Maka apapun, saya sentiasa mengimpikan setiap malam sebelum tidur bahawa GST ni adalah April Fool buat rakyat Malaysia. Masuk saja April, sebenarnya tak ada pun April Fool kan. Ini orang orang punya cakap-cakap lah. Jadi maknanya saya nak kata Imam Nawawi ni, bila kalau kita tengok pada Riyadhus Salihin Nawawi, Imam Nawawi ni, dia menunjukkan bahawa Imam Nawawi ni memang orang yang sangat arif billah, sangat alim, dan sehingga kemati dia
dia tidak berkahwin. Kan? Kerana sibuknya dengan ilmu. Dan Imam Nawawi dia adalah di antara ahli ilmuwan yang meninggal agak cepat. Kan? Dia meninggal dalam awal dalam lingkungan umur 40-an. Kan? Tapi tuan-tuan boleh tengoklah 40-an dia punya kitab cukup banyak. Kan? Dia punya kitab, dia punya susunan dia, kan? Begitu banyak. Kan? Tapi Allah SWT mengangkat beliau. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam banyak-banyak imam mujtahid, Imam Syekh Ramli dan sebagainya, Imam Ghazali, ini semua mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling muktamad ataupun pendapat yang paling kuat adalah pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab itu dalam apa hal sekalipun, nombor satu, kita mesti berpegang ataupun kita digalakkan untuk pegang stand Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada keperluan, baru kita boleh turun kepada pandangan-pandangan yang lain. Jika tidak, kita kena pegang pada pandangan yang paling kuat ataupun pandangan yang disebut sebagai pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi tidak semua mengumpat itu adalah satu benda yang tidak dibolehkan. Qila ara'aita in kana fi akhihi ma'akul. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pandangan kau in kana fi akhihi ma'akul? Sekiranya apa yang kami cakap ni, apa yang aku cakap ni adalah memang itulah. Kita bukan cakap, kita cakap benda betul. Masalahnya, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma'akul. Apa yang kami cakap itu, itulah yang berlaku. Memang kami bukan kata ada-adakan cerita. Maka jawab Nabi SAW, qal in kana fihi ma taqul faqad iktabtah. Kalau sekiranya apa yang kamu cakap itu sebagaimana yang betul, sebagaimana itu berlaku pada diri saudara kamu, itulah yang dikatakan ghibah. Wa in kana wa illam yakun fihi ma taqul. Dan kalau sekiranya tak seperti apa yang kamu cakap, yang kamu cakap itu benda yang tidak sepertinya, maka itulah faqad bahattah. Maka waktu itu kamu telah buhtan. Bahattah ni maknanya kamu telah fitnah, kamu telah bohong lah, cerita berdusta. Kamu mereka-reka cerita, kamu sudah berdusta, yakni membuat kepalsuan, pendustaan untuk menjelekkan nama orang. Kan? Itu maksud bahattah. Baik. Berkata Imam Abu Lais As-Samarqandi, menyebut baju orang itu pendek atau panjang itu bererti ghibah. Hatta cakap orang tu pakai baju pendek ke seluar dia, itu pun ghibah. Benda tak ada keperluan. Kan? Ada orang perempuan lah, tudung ni dengan baju tak sama. Pelik dia punya fashion. Handbag purple, tudung oren, baju biru, kasut merah. Tak kena lah kita duk cakap macam tu. Kan? Make up dia, ya Allah, buat apa make up gitu tu? Itu sudah jadi, kata Imam Abu Lais, itu ghibah. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abi Najih berkata, balaghana anna imra'atan qasiratan dakhalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha ma aqsaraha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam igtabtiha qalat Aisyah ma qultu illa ma fiha qala zakarti akhbaha ma fiha. Satu hari Nabi didatangi oleh seorang perempuan qasiratan, imra'atan qasiratan, perempuan pendek. Saya faham perempuan pendek ni maksudnya kerdil lah. Yang saya faham daripada hadis ni, maksudnya sebab sampai Aisyah ni, falamma kharajat, bila perempuan tu keluar balik, qalat Aisyah, sampai Aisyah ni bagi satu respon. Qalat Aisyah radhiyallahu anha ma aqsaraha, apa pendeknya. Ada istilah kita tak, kemetotnya dia. Kan? Kemetot.
Tuan-tuan biasa dengar camp method. Jadi dulu di masjid, satu masjid di Bangi, ada satu orang AJK buat pengumuman lah. Kan apa tu, pengumuman tu kadang-kadang dalam bahasa Jawi, AJK tu tulis dalam bahasa Jawi. Jadi dalam tu dia sebut lah, dia kata, jadi kita barisan ahli jawatan kuasa akan committed. Dia nak kata commit, akan beri komitmen lah. Dia sudah sebut committed. Dia sudah sebut apa? Committed. Ini kisah benar. Orang dengar committed. Sebab dia baca tu bahasa Jawi, dah jadi committed. Jadi Aisyah kata, bab pendeknya dia ni. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqtabtiha." Nabi kata, engkau mengumpat dia ke? Qala Aisyah pun terus jawab, "Ma qultu illa ma fiha." Kata Aisyah, dah, apa yang aku kata itu adalah illa ma fiha. Tidak aku cakap ma qultu, aku tak bercakap illa ma fiha. Aku bukan tambah-tambah ya Rasulullah. Memang betul kan, dia tu pendek. Qal zakarti akbaha ma fiha. Nabi kata, apa yang kamu sebut Aisyah adalah lebih buruk daripada apa yang ada pada diri dia. Tengok tuan-tuan, Nabi SAW sangat jaga percakapan anak dan isteri keluarga dia. Jadi kita kadang-kadang kena tengok cakap-cakap anak kita, isteri kita. Kadang-kadang balik rumah, balik kerja apa semua, masuk-masuk dalam kereta. Saya difahamkan tuan-tuan punya pejabat ni. Saya ada seorang sahabat kerja PPZ. Dulu dia kerja di sini, dia kerja supply sesuatu di sini. Dia kata ada staff tuan-tuan rasa dah pencen dah. Saya tak pastilah siapa, apa nama, saya tak, yang lama dah saya cerita. Dia kata dia tu duduk di Exxon Mobil ni, dia bekerja di sini, isteri dia bila balik ke rumah, isteri dia pun tak pernah tahu dia punya jawatan apa di sini. Sampailah dia pencen baru isteri dia tahu. Dan isteri dia pun tidak pernah tahu kawan apa nama, cerita-cerita politik dia, pejabat apa semua dia tak pernah. Sampai saya di rumah habis. Dan cerita pejabat. Ini dia kongsikan waktu dia sampaikan waktu dia berjumpa dengan pegawai tu, dia ceritakan macam mana dia nak mencapai satu kejayaan. Di antaranya dia sangat jagalah, dia tak bawa cerita-cerita yang tak elok dan sebagainya balik ke rumah. Ini pengalaman isteri dia ceritalah betapa suami dia ni orang yang sangat amanah lah, nak cerita amanah. Betul ke tuan-tuan ni keluar masuk tak ada punch card, betul? Tak ada. Salah satunya dia kata nak tunjukkan tuan-tuan ni betapa amanahnya tuan-tuan. Lepas tu saya berani letak minyak kat depan. Tak hilang punya. Maknanya keluar masuk tak ada punch card. Tak ada punch card ke thumbprint pun tak ada. Kan? Jadi maknanya benda tu sebagai satu, sebenarnya manusia ni kadang-kadang bila sebenarnya tuan-tuan dihargai sebenarnya. Sebenarnya kita ni bila orang terlampau duk tengok kita pun menyampah. Kita pergi pejabat nombor 1, dia tengok kita time in time out lah. Kita pun jadi menyampah sebenarnya. Seolah-olah macam kita ni begitu dan begini kan. Jadi sebenarnya, tapi cumanya tak ramai orang yang pandai menghargai benda itu. Bila dia tak ada tu, tak ramai orang boleh amanah. Itu masalahnya. Begitu. Jadi maknanya apa? Saya nak kata pegawai tadi dia cerita beberapa kebaikan-kebaikan sepanjang pengalaman dia kerja di Exxon ini. Yang tadi dia mendidik dia jadi seorang amanah. Yang kedua, dia kata pada sahabat saya ni, seorang ustaz yang kerja di PPZ, dia telah dididik oleh bos dia. Tidak ada satu benda keperluan untuk bawa cerita-cerita dia pejabat untuk bawa balik ke rumah. Tak ada keperluan. Dan kita kadang-kadang sampai-sampai di rumah cerita dulu pejabat gini, begitu, begini, bini pula sama pula. Dia pergi ke sekolah kita begitu, pengetua kita, ya Allah, bengong betul pengetua kita.
Kita pun bila dengar kita pula tukang sampuk pula. Apa bodoh sangat jadi mengetua gitu? Jadi kita tak mampu nak ikut Rasulullah SAW ni, dia cukup jaga. Jadi anak-anak kita, bahasa anak-anak kita kena tengok. Nampak dia bercakap benda-benda yang tak baik elok, maki hamba hak tak bagus, keluar perkataan-perkataan kotor, bodoh ke apa. Daripada kecil kita kena jaga. Daripada kecil kita, biar anak kita ni berasa kalau kawan dia sebut bodoh, dia cakap, Baba tadi kawan kat sekolah cakap bodoh bah. Dia tak tahu bapak dia banyak kali cakap bodoh kan. Tapi kita kena jaga kan, betapa biar kita jadikan benda tu nampak kecil di sisi masyarakat, tapi di sisi anak kita yang bersih tu, kita cuba didik dia. Sebab zaman kita sudah berbeza kan? Zaman kita ni kadang-kadang zaman kecil dulu apa semua ni kan? Kita punya syekh kita ni maki amum selamba biasa je, khimar, ya ibnul kalb kan? Ya ibnul kalb. Dia soal kita tak dapat jawab, dia panggil kita anak anjing. Tu syekh tu, jangan buat main. Syekh hafiz Quran, alim, tapi garang lah, ya Allah. Kharbetak. Apa maksud? Rumah kau terbakar balik ni. Jawab salah je kena. Himar tu kira nikmat. Himar tu kira biasa, tak ada apa dah. Himar. Tapi bagi saya, kata-kata itu semua tidak datang daripada hati mereka. Hati kata-kata itu semua menyebabkan kita ni jadi kemetot tadi, untuk mengaji, untuk hafal. Sebab apa? Sebab kita tak nak keluar benda-benda begitu datang. Kita tak kata dia salah, kita kata buat apalah aku sampai menyebabkan syekh jadi. Itu zaman kita. Bila jadi zaman anak kita lain. Jadi kita zaman kita pergi mengaji, zaman mari orang ini dia soal kita pula, ustaz, yang junior ni tanya kita yang senior, buat apa syekh cakap gitu? Dia pula petikai. Kita tak petikai. Zaman kita berasa macam syekh cakap begitu, dia tak nak aku jadi begitu. Jadi esok aku kena hafal, esok aku kena bersedia dengan jawapan apa semua sekali. Tak nak syekh. Lagi banyak syekh cakap begitu, kita berasa takut, sekali nanti aku jadi himar sungguh, sekali nanti aku ni jadi begitu sungguh, jadi tak baik. Tapi ada seorang syekh, namanya Syekh Ahmad. Dia buta juga. Dia kalau budak tak dapat jawab, dia tak maki amun. Anta tazawwij ma'a hurun ain. Dia doa pula, engkau nanti menikah dengan bidadari syurga. Lagi salah, lagi dia doa. Hak tu budak suka salah. Itu Syekh Ahmad. Dia memang orang syekh yang cukup, masya-Allah, tabarakallah, cukup lemah lembut. Dia kalau bercakap budak marah, tapi dia kasyaf Ada seorang pengalaman sahabat kita tu, dia pergi kelas, apa nama, dia lepas subuh kan awal sana. Kelas mula 8.30. Subuh kadang-kadang 4.30 dah subuh. Lepas subuh tidur pula. Bila lepas subuh tidur tu dia mimpi. Patut kena mandi dulu sebelum pergi. Dia pergi dulu kelas. Pasal bangun lewat, dia pergi kelas dulu. Pergi kelas, tiba-tiba syekh sudah syarah. Adab-adab mari ke kelas. Syarah dulu. Adab mari kelas ni begini, begitu, kena kalau perlu mandi. Jadi dia terasa, ya Allah, adakah syekh ni diberi satu kelebihan oleh Allah SWT sehingga tahu yang dia ni tak mandi. Jadi nampak, ni nama Syekh Ahmad yang mengajar tahun 3 lah kita di Azhar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebab itu kita tak boleh cakap benda-benda yang tak elok, kerana apa yang cakap benda yang tak elok itu akan membawa kepada hati yang kotor. Apa yang kita cakap, itulah yang akan meresap masuk dalam hati dan roh kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti di sini. Saya ingat cukup sekadar itu. Zuhur dah masuk kan? Okey. Jadi siapa yang berminat nak kami yang angin, lotion lada hitam, balm serai wangi boleh dapatkan di belakang. Dan ada sabun. Ada satu sabun baru sahabat saya buat, iaitu sabun untuk masalah resdung, kulit bermasalah, bintik-bintik hitam, kulit kering, teli momok, masalah rambut sekali lah. Gatal-gatal kulit rambut, jeragat, jerawat, rambut gugur dan juga rambut rosak. Dia sabun dalam bentuk sabun buku begini. Jadi siapa yang nak ikhtiar, nak cuba boleh. Gitu.
Jadi ini bukan ku putih, bukan. Jadi tapi kita boleh ikhtiar, boleh cuba. Satu sabun ni RM20. Siapa nak boleh ambil dalam beg tu, ada minyak dan sebagainya. Dan selebihnya air 30 juzuk, air zam-zam boleh dapatkan di kereta selepas ni. Wallahu alam. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bil qamat.